kita dah bincang pada minggu lepas lah. Tapi mungkin just nak extend apa yang dikongsi oleh Imran tadi kan. Okay, ada kaitan juga lah apa yang Fair share. Itu tentang hadis yang ketujuh, yang Nabi SAW telah pun menyimpulkan agama ini dengan satu perkataan yang sangat mudah lah, iaitu an-nasihah. Dan perkataan nasihat ni cukup menggambarkan itu adalah agama sebenarnya. Dan seperti yang saya sebut, seperti yang Imran sebut tadi, nasihat ni dia luas lah dari segi bahasa Arab ni kan. Nasihat yang Melayu faham tu mungkin salah satu daripada nasihat. Dan kita tak ada salah kalau kita kata termasuklah dalam nasihat tu adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. So kalau tak ada nasihat amar ma'ruf nahi munkar, sebab nasihat tu luas kan. So Islam ni dia tidak akan tersebar, dia tidak akan berkembang, bahkan dia mungkin akan collapse kan kalau tidak ada usaha-usaha nasihat menasihati, tidak dibudayakan, tidak dihidupkan. Satu ayat Quran, Allah SWT mencela orang-orang Bani Israel sebab semasa Bani Israel ini diberikan tugas sebagai the best nation sebelum kedatangan Nabi SAW dan umat Nabi Muhammad ini antara benda yang mereka tidak laksanakan lah, iaitu amar ma'ruf nahi munkar kan, ataupun kita boleh kata an-nasihat itu sendiri. Mereka ni tidak laksanakan perkara ni menyebabkan keruntuhan kepada mereka itu sendiri, keruntuhan moral sebagainya kan. Kalau kita boleh tengok satu ayat Quran lah, satu atau dua ayat Quran kan, dalam surah Al-Ma'idah, Allah SWT menceritakan tentang perkara ini. Surah yang kelima, kita tengok ayat ke-78 dan 79. Jumpa Allah SWT berfirman, surah ke-5, surah Ma'idah ayat ke-78 dan 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna am munkar fa'aluhu labi'sa ma kanu ya'malun. Yaf'alun. Jadi maksudnya telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Dawud dan juga Isa bin Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kalau melihat kematian dari mereka, tolong menolong dengan orang-orang kafir. Ini seterusnya lah. Masya Allah kan. Jadi antara gejala yang menimpa Bani Israel dulu, yang sehingga mereka ni mendapat laknat daripada Allah SWT melalui lisan Nabi Daud dan juga Nabi Isa bin Maryam, ialah mereka ini pada kanu la yatanahau, tidak melakukan yatanahau, saling melakukan nahi munkar lah. Fa'alu labi sama kanu ya'malun. Dekat sini Allah SWT disebut tidak melarang perkara munkar kan. Dia tak sebut tidak membuat ma'ruf. Maknanya mungkin mereka ni buat ma'ruf, menyuruh kepada ma'ruf, tapi tidak ada larangan kepada munkar. Jadi dua-dua ni perlu ada lah. Okay. Dan selalunya menyuruh kepada ma'ruf lebih mudah berbanding melarang munkar lah. Hari ni pun benda ni pun berlaku kat kita kan. Kita orang Islam sendiri, kita mungkin mudah untuk cerita benda yang betul, mengajak kepada kebaikan. Tapi kita sangat susah untuk membetulkan kesalahan. Sebab terlalu banyak kita punya rasa rasa takut dia terasa, takut macam-macam lah kita punya fikir kan. Nanti keruh hubungan ke, dia tersentap ke. Jadi sebenarnya mungkin itu jugalah perasaan-perasaan yang pernah dialami oleh Bani Israel menyebabkan mereka ni tidak lagi yatanahau an munkar, tidaklah saling membendung kemungkaran kan, sampailah mereka dilaknat oleh Allah SWT. Sempat tadi tengok sedikit tafsiran daripada Ibnu Kathir. Al-Imam Ibnu Kathir semasa dia mentafsirkan dua ayat ini, dia membawakan beberapa hadis Nabi SAW. Hadis yang sama, cuma diriwayatkan oleh beberapa imam lah, dengan sedikit perbezaan sirat atau lafaz dalam kalangan para imam inilah. Kita baca satu hadis lah yang Nabi sebut kat sini. Dia kata kat sini, yang ini daripada Imam Ahmad. Dia kata Nabi
SAW pernah bersabda, ketika kaum Bani Israel tenggelam ke dalam perbuatan maksiat, lamma waqa'tu Bani Israel fil ma'asi nahtahum ulama'uhum falam yuntahu fajalasuhum fi majalisim qala ya Abi. Dia kata kat sini, ketika Bani Israel tenggelam ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, maka para ulama'nya mencegah mereka, tetapi mereka tidak mahu berhenti. Lalu para ulama mereka mahu duduk bersama-sama dengan mereka dalam majlis-majlis mereka. Dia kata, kemudian Nabi SAW asalnya daripada bersandar lalu duduk dan bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya sebelum kalian menyeret mereka pada perkara yang hak dan sebenarnya. Itu hadis yang pertama. Mungkin kita baca satu lagi lah untuk faham konteks apa yang disampaikan Nabi SAW. Daripada Abu Daud. Yang ni hadis yang sama, cuma yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dia kata, sesungguhnya kekurangan yang mula-mula dialami oleh kaum Bani Israel lah bila mana seorang lelaki bertemu dengan lelaki yang lain dari kalangan mereka, maka ia berkata kepadanya, hai kamu, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan dosa yang kamu lakukan itu. Sesungguhnya perbuatan itu tidak halal bagi kamu. Kemudian bila ia menjumpainya pada keesokan harinya, maka hal tersebut tidak mencegahnya untuk menjadi teman makan, teman minum dan teman duduknya. Setelah mereka melakukan hal tersebut, maka Allah memecah belahkan hati mereka, sebahagian dari mereka bertentangan dengan sebahagian yang lain. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firmannya merujuk pada ayat inilah, ayat ke-78. Telah dilaknati orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud dan juga lisan Isa putra Maryam. So ada lagi beberapa hadis lain yang Nabi SAW menyebutkan dulu ni ada sama ada di kalangan para ulama ataupun seorang lelaki dari kalangan Bani Israel ni, mereka ada buat mencegah tu. Bila dia buat cegah tapi orang tak buat, mula-mula dia mencegah tapi orang yang di apa dinasihati tu, yang dicegah tu tak buat apa-apa, orang ni pun dah stop dah, kan? Dah stop dah mencegah dan bersama-sama dengan mereka, seolah tidak ada apa-apa. Sama lah dengan poin fair sebut tadi kan, iaitu bila mereka duduk dalam larangan kan, duduk dalam majlis-majlis yang mengejek-ejek ataupun mencela-cela tentang Islam kan. Sama. Jadi sebenarnya bila kita duduk dengan orang-orang yang buat maksiat tu, kita dah cegah dia tak buat apa-apa, kita duduk dengan dia, kita pun duduk dengan dia dalam majlis yang sama tu adalah satu bentuk poin iktirafan pada apa yang dia buat kan. Dan bila kita stop mencegah tu, itulah perkara yang pernah berlaku dah pada Bani Israel. Sebab mereka ni melupakanlah an-nasihah tu. Sedangkan benda tu perlu sentiasa dilakukan lah. Terutamanya part nahi munkar kan. Yang pastinya tidak semudah amar ma'ruf. So satu inilah ingatan lah kepada kita kan. Sampai kita revise hadis ke-7 ini, kita revise jugalah kita punya komitmen dalam menghidupkan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Terutamanya bab nahi munkar lah yang mungkin jarang-jarang kita buat kan. Dan munkar ni tak semestinya menjadi orang mencegah maksiat lah. Bukan jadi, tak semestinya kita fahami munkar ataupun nahi munkar ni dalam konteks badan pencegah maksiat kan. Yang cari orang berzina, cari orang berkhalwat, tak. Selalunya bila kita sebut munkar-munkar ni kita nampak kat situ je. Tapi taklah, munkar ni sangat banyak lah sebenarnya kan. Ada banyak sangatlah kemungkaran-kemungkaran yang perlu kita sebut, kita kena share, kita kena tegur. Sebab ini sebahagian daripada nak melengkapi kefahaman ad-din nasihat. So itu yang berlaku pada Bani Israel sampai sekarang lah. Mereka ni kan, bila mereka berbunuh-bunuhan, bunuh orang Islam, orang punya paderi-paderi itu pun setuju kan. Bahkan ada fatwa dalam kalangan mereka ni kata apa, bunuhnya orang Islam ni boleh pahala pula kan. So bila orang-orang seperti ni yang sepatutnya buat amar ma'ruf nahi munkar pun dah terseleweng, apatah lagi orang biasa lah. So semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan lah untuk menghidupkan amar ma'ruf dan juga nahi munkar lah, insya-Allah kan. Baik, itu saja dulu sedikitlah ulasan tambahan. Mungkin boleh study lebih lagi ayat surah Al-Maidah 78 dan 79 tadi kan. Mungkin boleh tengok juga tafsir yang lain jugalah, insya-Allah. Kena okey ke terlalu laju ke? Boleh tangkap So malam ni kita sambung sikit lah. Tengoklah kita bersambung sampai mana insya-Allah.
Mungkin tak cover lah Muntalak, tengok sikit je surah Nuh ni. Pasti tak ada Muntalak kat sini. Kita tengok surah Nuh. InsyaAllah kita masuk pada malam ini perbincangan yang memasuki laporan ataupun apakah yang diadukan Nabi Nuh AS pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sebelum ni kita tengok mukadimah, dan last week kita tengok sebelum Allah SWT menceritakan laporan ataupun aduan Nabi Nuh AS kepada Allah SWT. Allah SWT menyebut tentang kita share itu dua benda kan. Pertama adalah syariatul dakwah kan, ataupun syariat uh, landasan syarak kepada dakwah yang dibuat oleh para nabi ini, itu ia datang daripada Allah SWT melalui apa yang kita faham daripada perkataan inna arsalna kan. So itu yang pertama. Surah ini dimulakan dengan membetulkan semula kefahaman kita bahawa kefahaman kita bahawa risalah Islam ini bukanlah datang Nabi sebagai pemula kan, bukan datang sebab ada orang yang cerita kita tak, tapi ia telah pun dimulakan melalui arahan daripada Allah SWT. Yang mengutuskan para Nabi, para Anbiya ini adalah na tu menunjuk pada kami, itu Allah SWT lah. Ia memberi syarat kepada syariatul dakwah kan. Kemudian lepas kita tentang perkara itu, permulaan pada surah ini kita dah bincang last time, menceritakan apakah mesej yang dibawa oleh Nabi Nuh dan juga para Nabi yang lain juga. Ada banyak ayat Quran menyebut tentang mesej ini yang hampir sama lah sebenarnya kan. Sebab mesej tentang Tauhid, ani'budullah, fajtanibut taghut, ini satu mesej yang general yang dibawa oleh para Anbiya. Cuba cari ayat Quran tu yang menyebut ani'budullah, fajtanibut taghut. Ayat berapa Sebab dekat ayat tu disebutlah semua rasul-rasul ni, mereka ni membawa mesej beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ada tak? Aku baca transkrip ni. Baik, jazakallah khair kepada Imran. Jadi jelas kan dekat ayat ni kan, sebab dia telah generalkan mesej tu melalui satu ayat. Ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah fajtanibut taghut. Walaupun dalam surah-surah lain dia menggunakan lafaz yang berbeza, tapi ayat ini cukup menggambarkan bahawa mungkin pengistilahan dalam surah tu berbeza, tapi generally itulah mesejnya kan. Itu mengajak kaum masing-masing an i'budullah wajtanibut taghut. Ayat 36 ni dia macam menyimpulkan walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Masya-Allah. Sama juga Nabi Nuh dia kata apa? An i'budullah wattaqu wa atiun. Ada sedikit beza tapi jis dia tetap sama, iaitu mengajak kaum ni menyembah Allah SWT. Itu perkara pertama. Kita mungkin terfikir kan, kita belajar ada dua benda tugas manusia ni, ibadah khalifah. Kenapa kita sibuk explain benda tu kan? Kenapa tak ada benda one je? Sebab cukuplah anik budullah. Siapa nak boleh challenge soalan ni? Faham ke? Faham ke? Kalau kita tengok mesej-mesej para anbiya ni, satu je mesej dia kan, iaitu anik budullah je. Menyembah Allah SWT. Tapi kenapa dalam kita punya tarbiyah ni, dalam kita punya program, siri program kita, kita sering remind tentang dua benda, iaitu khalifah dan ibadah.
Bukankah memadai sebut kita hanya menyebut tentang ibadah saja? Sebab itulah yang dibuat oleh para anbiya. Faham tak tu? Sebab apa perlu tujuan kedua tu Betul. Kenapa ada juga elemen yang kita dah share ni, elemen khalifah tu. Sedangkan dalam mesej para anbiya ni tak ada pun suruh jadi khalifah. Semuanya mengajak pada anikbudullah pun. Bukan message final sepatutnya like memang macam semua manusia perlu menyembah Allah, like mengesahkan Allah. So tak apa. Nanti carilah. Aja silakan korang nak try. Hmm. Okay. Fair pun nak present tu. Silakan. Ada Okay. counter point ke? Abang Syakir cakap tadi mesej yang Nabi yang para anbiya bawa anik budunglah lah, sembahlah Allah Hmm. kan. Tapi kalau kita tengok zaman-zaman dulu, kenapa menjadi khalifah ni penting, yang memakmurkan. Dia macam yang buat dakwah ni lah kan. Like khalifah ni kita boleh relate sekali dengan kerja dakwah lah kan Bang Syakir. Betul. Sebab zaman dulu tu kalau para anbiya tu just cakap untuk sembahlah Allah, boleh lah macam tu, tapi realiti dia tak semudah itu. Like kalau situasi tu kalau nak sembah Allah like mengesahkan Allah kan macam kena persecution gitu make sense. Okay. Make sense. Sekejap Sekarang tengah battery tengah low tengah cari charger sekejap. Sekejap. Okay. Boleh teruskan Teruskan di mana kita? Teruskan dengan soalan tadi ke teruskan dengan perkongsian ni? Soalan tadi sebenarnya
kalau kita fikir, kalau kita luas sebenarnya, kalau sebenar-benarnya lah, khalifah tu sebenarnya dah subset kepada Ani'ulullah. Sebabnya kalaulah ibadah yang betul itu difahami, dia telah merangkumi kerja-kerja khalifah tu. Sebabnya kerja khalifah adalah mengajak orang menyembah Allah SWT kan. Tetapi melalui semua perkara lah, kepimpinan, ekonomi. Cuma bila hari ini kita sebut ibadah, orang hanya faham ibadah tu adalah ibadah khusus. Sedangkan mesej yang dibawa oleh para anbiya ni, Ani'budullah tu merangkumi ketundukan kepada Allah Ta'ala dalam segala aspek kehidupan. Bayangkan mesej-mesej Ani'budullah ni diturunkan di Mekah. Kalaulah kita kata Ani'budullah tu hanyalah ibadah khusus, apa je ibadah khusus sahabat di Mekah kan? Tak ada ibadah khusus pun sahabat di Mekah. Maksudnya sangat limited lah perbuatan ritual yang dia nak Ani'budullah tu. Tapi tak, sebab perkataan ibadah difahami oleh para sahabat dan para nabi ni adalah tunduk kepada Allah Ta'ala dalam segenap aspek. Fajtanibut taghut kan. Mencari taghut itu adalah sebahagian daripada takrifan sembah Allah SWT kan. Menyembah Allah tu bukanlah konteks solat semata-mata lah. Sebenarnya khalifah pun termasuk dari bawah Ani'budullah. Jadi kenapa kita nak jadi pemimpin, nak mengejar kekuasaan, nak bangunkan ekonomi? Sebab semua itu kembali pada nak menyembah Allah Ta'ala kan. Nak pastikan sistem ekonomi menyembah Allah SWT. Nak pastikan sistem perundangan adalah menyembah Allah SWT. Macam mana? Tunduk pada hukum-hukum Allah Ta'ala kan. Tunduk pada syariat Allah Ta'ala. Itu pun sebenarnya adalah satu ibadah lah. Cuma kita asingkan supaya nampak berat dan nampaklah. Tapi sebenarnya kalau kita cerita ibadah sahaja yang syumul, dia telah merangkumi kerja-kerja khalifah sebenarnya lah. So sekarang lah orang Melayu Islam hari ni bila sebut ibadah ni, dia hanya faham ibadah khusus kan, ibadah yang sangat sempit. Sedangkan dulu dia tak difaham begitu. Sebab itu seorang syekh nama dia Abul Ala Al-Marudi, dia menulis satu buku bertajuk 4 istilah. Arbah istilah kan mustalah, tapi itulah. Tapi dia tulis satu buku menerangkan semula 4 istilah dalam agama ni yang telah disalahfahami. Jadi ada dalam tu Rob, din, ibadah, satu benda lagi. Ada 4 benda di cerita. Kata 4 istilah ni telah pun disempitkan kefahaman dia dan dia telah tulis semula dengan mengumpulkan hampir keseluruhan Al-Quran menceritakan 4 istilah ni. Nak menjelaskan sebenarnya luas sebenarnya apa yang maksud istilah-istilah 4 istilah dalam Islam kan. Kata silap Rob, din, nama buku tadi ibadah, bang 4 istilah dalam Islam oleh Abul Al-A'la Al-Marudi. Mungkin boleh search apa 4 tu. Aku lupa dah apa benda 4 tu. Tapi sangat bagus sebab dia nak explain keluasan istilah 4 ni. Contoh ibadah ni memang orang salah faham sempit kan. Din agama pun orang salah faham. Din tu apa? Kita faham luas sebab kita dah ikut tarbiyah, tapi sebenarnya orang luar sana tu faham masih lagi sempit kan. Rob apa? Rob lagi. Jadi Rob, ilah, din, ibadah. Tu ke? Mungkin 4 tu. Mungkin lah. Tapi akhirnya mesejnya sama. Bila kita sebut Ani'budullah tu bukanlah mengajak mereka ni semata-mata solat sebenarnya. Ini ramai orang buat dakwah ni sebab nak ajak orang di masjid kan. Itu baru satu aspek daripada penyembahan. Sebab ibadah ni luas kan. Boleh tak semua kita apa macam spend sedikit masa fahami word ibadah ni sebab rasa penting lah. Kalau kita ada satu peristiwa zaman Nabi, peristiwa Adi bin Hatim. Pernah dengar ke Adi bin Hatim ni, seorang sahabat lah. Kan? Dia ni asalnya Kristian. Somehow dia masuk Islam
jumpa Nabi SAW, semasa dia jumpa Nabi first time masuk Islam tu, untuk dia menyatakan keislaman dia tu, dia Kristian lagi lah, dia pakai salib. Dia jumpa Nabi, Nabi membacakan satu ayat Quran kepada dia, surah At-Taubah, yang berbunyi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Demikianlah mereka ini mengambil rahib-rahib mereka dan juga rabai-rabai mereka arbaba min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah SWT. Jadi Nabi baca ayat Quran di surah Taubah ni sebab nak katanya dia pakai salib tu, nak cerita bahawa orang Kristian ni telah mengambil rahib, telah Yahudi pun samalah, mengambil rabai-rabai mereka ni sebagai tuhan-tuhan selain Allah. So bila Hadib bin Atib mendengar Nabi baca macam tu, macam menunjukkan pada dia kata kat Nabi, tak, kami tidak mengambil rahib kami dan juga rabai-rabai kami sebagai Tuhan. Kami tidak menyembah mereka kan. Okey. Tapi Nabi kata, bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan kalian mengikuti mereka? Kata Adi-Batik, betul. Fazalika ibadatahum. Nabi kata, zalika ibadatahum. Bila kita ikut rahib dan rabai-rabai itu dalam perkara-perkara hukum kan, bertentangan dengan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menghalalkan benda ni, rahib-rahib dan rabai mereka mengharamkan, mereka pun follow. Allah Ta'ala mengharamkan perkara ni, rahib dan rabai mereka menghalalkan, mereka follow. Follow tu, kata Nabi SAW, fazalika ibadatahu. Nanti kita tengok dalam tafsir, tafsir surat Taubah tu lah, ayat tu. Ayat ke berapa? 35 ke 32? 31. Bagus kita boleh study ayat ni. Dia sangat, sebab dia meluaskan definisi ibadatahum tu. Sebab dalam konteks ni, pada pandangan Adi bin Hatib, mereka tidak menyembah rahib dan rabai-rabai tu. Tak ada pergi apa, buat patung ke, tunduk ke kan. Cuma Nabi kata, tak, kamu ikut dalam hal-hal urusan hukum hakam pun, fazalika ibadatahum. Jadi, itu adalah ibadat yang difahami oleh Islam sebenarnya, yang dibawa oleh Nabi. Sebab itu cukuplah sebenarnya mengajak kaum anikbudullah. Tetapi bukanlah anikbudullah ni sempit pada solat, puasa, zakat, tak kan. Sebab tu saya kan macam orang tabligh kan, tak, orang Imran sensitif sikit kan benda ni kan. Kalau kita cerita mereka mengajak, rasa diorang ada ni lah, menyempitkan sikit lah perkara ni, limitkan ibadah dan kebaikan tu pada perkara-perkara yang in that konteks saja kan. So bila orang Islam sendiri yang nampak ibadah tu adalah benda macam tu, so mereka mengabaikanlah kemungkaran dalam aspek ekonomi, riba kan, kemungkaran di aspek pergaulan, kemungkaran di aspek kita ada perundangan yang tidak Islam. Tapi sebab pada mereka telah menjaga ibadah mereka, sebab mereka faham ibadah sempit. So majoriti umat Islam ni nampak ibadah tu adalah di masjid, jalan soleh, baca Quran, selesai. Sedangkan ibadah Islam ni lain, luas. Sampai Al-Marudi kena tulis buku tu semula kan, menjelaskan apa itu ibadah. Sebab tu para Nabi dia tak ceritalah pasal khalifah ke apa, sebab ibadah dalam ayat Quran ni telah mencakupi. Okey, faham ke? Ke macam tricky? Boleh. Jadi apa kesimpulan kita yang cerita ni? Betul. Jadi maksudnya mesej para anbiya ni, bila kita baca Quran Anikbudullah ni, kita tak boleh nak hurai Nabi-Nabi ni ajak beribadah. Betul, tapi ibadah tu adalah yang luas lah, bukannya solat Quran sajalah kan, yang disempitkan oleh kita semua, Masya Allah. Itu saya kutub pun dah ulas rasanya. Dia kata ibadat kepada Allah merupakan satu sistem hidup. Bukan sekadar ni lah, bukan sekadar nusuk kan, bukan sekadar ritual-ritual ataupun syiar-syiar sahaja. Jadi itu adalah mesej para anbiya yang kita pun nak mesej sama lah. Termasuklah ibadah khusus jugalah sebenarnya.
So itu adalah apa yang kita bincang pada last week tentang konten yang dibawa oleh para nabi. Jadi hari ini kita tengok sikit Allah SWT meneruskan perbincangan surah ini dengan menceritakan apa yang diadukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mana saya untuk menyimpulkan ini adalah prestasi dakwah Nabi Nuh alaihissalam kan, lampuran ataupun prestasi dakwah Nabi Nuh alaihissalam. So kita boleh ke ayat kelima dan seterusnya lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, maka Nuh telah berkata, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastawshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Masya-Allah kan. Kita start dulu sampai 5 sampai ke 7. So Nabi Nuh pun inilah apa yang dilakukan Nabi Nuh alaihissalam lah. Jadi pada ayat ke 5 dan 6 ini kan, iaitu Nabi Nuh menyebut, lalu Nuh mengadulah, qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Aku telah pun menyeru kaumku laila wa nahara kan. Malam dan juga siang kan. Jadi ini ayat ini menunjuk menggambarkan aspek kesungguhan Nabi Nuh. Sebab apa dia ni berdakwah malam dan siang kan. Tidak ada office hour lah. In fact penyebutan malam dulu tu nak menggambarkan kesungguhan. Sebab normally malam berehat lah. Kan siang lebih banyak bekerja. Tapi malam tu dia sebut dulu bahawa macam tak tidur lah dia ni. Lailan wa nahara kan. Kita kadang-kadang rasa macam kalau buat benda macam katalah likut pukul 4 pagi kita rasa macam ekstrimnya. Tapi sebenarnya dia biasalah dakwah ni lailan wa nahara kan. Kalau kita ambil fiqh dakwah Nabi Nuh ni, dakwah dia memang lailan wa nahara. Kita memang lailan wa nahara lah. Tapi kita ni lailan je lah kan. Nahara tu kita orang lain. So sebenarnya Nabi Nuh ni dia telah menggunakan keseluruhan masa dia lah. Lailan wa nahara. Dan menyebut lailan dulu tu menunjukkan kesungguhan. Sebab waktu tidur pun digunakan untuk menyeru manusia. Tanpa jemu, tanpa lemah. Semangat dan tanpa putus asa menghadapi tentangan kedegilan kaumnya. Tetapi falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi seruan itu tidak menambahkan mereka suatu apa pun melainkan mereka semakin lari. Ini masya-Allah yang sangat sedih lah. Kalau kita baca apa dia punya ayat ni macam sounds very hopeless kan. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi suruh aku tidak menambahkan mereka suatu apa pun melainkan mereka firara kan, lari pada aku, masya-Allah kan. So lari daripada mesej, lari nak dengar, nak berlutik ni bukanlah benda yang barulah. Gejala lari daripada nak dengar mesej para nabi, para anbiya atau para dai ni telah berlaku dekat zaman Nabi Nuh. Bahkan dekat semua generasi kan. Maksud bukan biasa tapi memang satu sunnatullah. Orang akan tolak, orang akan reject, orang nak lari nak dengar mesej kan. Nampak muka fair je mesti nak tegur ni. Nampak muka nak ni. Itu kalau kita buat macam tu lah. Tapi kalau kita tak ada action macam tu, mungkin orang tak lari. Tapi bukanlah makna kita kena buat orang lari, tak kan? Sepatutnya kita ni kena basyiru wala tunafiru. Betul ke hadis tu? Basyiru. Senang hadis tu? Naim percaya sikit. Basyiru wala tanafiru. Jumpa. Okey. Jadi apa Nabi Nuh buat ni bukanlah dia nak menyebabkan orang lari. Dia buat yang terbaik, orang tu lari. Kan bukan kita kena baca ni, bukan kita kena faham, kita kena buat orang lari, tak. Sebab Nabi hadis Nabi menyebut kan, sebarkan berita gembira dengan menyebabkan macam lari kan. Basyiru wala tanafiru. Dan hadis Nabi ni tidaklah bercanggah dengan ayat Quran ni pun. Sebab kadang-kadang kita sebarkan berita gembira pun orang tak lari. Kan kita dah syurga neraka pun, kita dah syurga kenikmatan dakwah tarbiyah pun orang lari juga. Sebab tu dia nak lari. Tapi bukan kita nak suruh lari lah. Tapi nak cerita point kat sini, inilah respons yang didapat oleh Nabi Nuh.
yang sangat menduka citakanlah kaum dia ni lari daripada mesej dia kan. Mesej sangat 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 apa? Sangat basic, sangat lembut, sangat santun. Dia lari daripada mereka. Dan sambungan ayat ke-7 tu dia kata kan wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum. Dalam konteks bila dah seru-seru tak dapat lari, mereka buat apa dia kata kat sini? Kalau saya kutuk, apabila mereka tidak sempat lari, sentiasa bersemuka dengan mereka dan sentiasa mengambil kesempatan. Mereka tidak suka suaranya sampai ke dalam telinga mereka dan mereka tak suka mata mereka melihat beliau. Lalu mereka mengambil sikap degil mempertahankan kesihatan dan enggan menyambut seruan hidayah mereka. Kalau tak sempat lari kan, dia ada sama ada mereka lari, tapi dalam kes mereka tak sempat lari, maksudnya tak sempat nak lari dengan Nabi Nuh ni. Sebab ada je di mana-mana kan. Apa mereka buat? Kasih kata Mas Rasyad perumpamaan Allah Ta'ala buat ni. Mereka sumbatkan kan. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastawsaw thiyabahum. Mereka sumbatkan jari-jari ke dalam telinga mereka dan menutupkan muka dengan baju mereka dan mereka terus berdegil menunjukkan sikap yang amat sombong. Masya Allah. Ulasan saya betul. Sebenarnya kita tak boleh pun nak sumbat jari dan telinga kita kan. Yang kita boleh buat hanyalah menutup telinga dengan ujung jari je. Itu pun jari paling kecil. Tapi gambaran ini menyebut bahawa mereka sumbatkan jari mereka ke dalam telinga benar-benar menggambarkan kedegilan kekanak-kanakan. Telinga mereka memang tidak dapat diterusi oleh semua jari mereka. Tetapi mereka sumbatkannya dengan begitu kuat seolah-olah mereka cuba memasukkan semua jari-jari ke dalam telinga mereka supaya benar-benar terjamin telinga mereka dari tidak dapat ditembus oleh suara Nabi Nuh alaihissalam. Masya-Allah. So ayat ini macam metafor sikit lah. Nak menggambarkan kedegilan tu. Memang all out lah mereka tak dengar ni. Tak nak dengar langsung kan. Tak dengar, not even want to consider. Bukannya tak nak terima, tak nak respons. Dengar pun mereka tak nak lah. So boleh bayangkanlah betapa sedihnya seorang Nabi yang bekerja keras kan, dengan family dia tak ikut dia, anak bini tak follow dia, kaum dia lari daripada dia. Kalau tak lari sampai mereka ni masukkan jari telinga dan masukkan baju tu muka mereka kan, mereka tutupkan muka mereka dengan baju sebab tak nak tengok muka Nabi Nuh alaihissalam. Masya-Allah kan. So, kita tak pernah jumpa lagi orang macam ni. Kalau kita mesej orang-orang tak suka pun paling-paling orang block kan. Tapi tak ada sampai dia macam buat tindakan seperti mana yang diterima oleh Nabi Nuh alaihissalam. So ini satu motivasi lah kepada kita. Nabi SAW pun termotivasi, para sahabat pun termotivasi kan. Motivasi bila mendapat respon-respon yang tidak positif ni, ada contoh depan kita bahawa ada orang yang sebelum ni yang telah pun menerima lah such response daripada kaum-kaum mereka kan. Kemudian sebut kat sini sikit lagi, kita sambung sikit lagi insya-Allah. Asabi pun jamak betul. Wallahu alam, stop lah. Sebelah stop dulu lah. Panjang lagi lah cerita dia ni. Tapi rasanya kita boleh baca dengan cepat lah, maksudnya kira mungkin tak